Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita kembali lagi ke Atta Koma Podcast 30 minit, podcast online one on one, 30 minit padat dengan soalan-soalan maut. Hari ini, tetamu kita ada Mus Achievers. Ya, 31 tahun, muda lagi, handsome, daripada Kuala Lumpur. Mus Achievers adalah seorang digital marketing strategist. Sangat kenalah dengan tajuk kita hari ini. Sebab hari ini kita nak cerita tentang kepentingan bajet marketing, tuan-tuan. Jadi kita pada akhir podcast ni, kita nak cari jawapan sebenarnya bajet marketing ni penting ke tak? Dalam bisnes ada banyak benda lagi kita nak fikir. Jadi Mus Achievers hari ni nak bagi tahu kita bahawa peniaga, bajet marketing adalah sangat penting. Tapi terpulang kepada kita nak menilai sepanjang 30 minit. Sekejap lagi kita akan masuk sesi 30 minit. Pada akhirnya kita nakkan jawapan sebenarnya penting ke tak penting. Jadi tuan-tuan perempuan nanti bila dah dengar podcast ni sampai habis, boleh fikir sendiri bajet marketing penting atau tak. Okey, tapi ini je yang saya ada. Mus Achiever 31 tahun, KL, Digital Marketing Strategist. Jadi saya nak minta Mus Achievers sendiri selama 60 saat atau 1 minit, perkenalkan diri sendiri. Jangan cerita tentang keluarga ke, makanan kegemaran ke, dusun durian ke, tak ada. Kita tak nak dengar. Kat sini datang sebagai digital marketing strategist, jadi kita nak dengar Mus Achievers sebagai digital marketing strategist tu, kita nak berkenalan sikit apa kebendanya digital marketing strategist tu. Silakan Mus Achievers, 60 saat. Alright, terima kasih Tuan Mohsin daripada channel Atta Koma kerana menjemput saya pada hari ini. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Saya Mus Achievers dan berasal dari Gombak, sudah berkahwin 2 orang anak. Right, untuk digital marketing gelak je. Alhamdulillah. Ingatkan tak jadilah awak tu. Alhamdulillah jadi. Okay, so macam ni tuan-puan, terima kasih kerana jemput saya pada hari ini. Kenapa saya dipanggil sebagai digital marketing aktivis? Sebab digital marketing strategist adalah kerana saya adalah seorang usahawan daripada usahawan offline yang terjun ke dalam bidang online. Okay, dan apa yang saya dapati tuan-puan bila saya buat bisnes secara offline dahulu, okay, bila saya buat secara offline lebih kurang 7 tahun yang lepas, saya baru saja berkelana, okay, ataupun menceburi dalam bidang digital marketing ni lebih kurang 3 ke 4 tahun macam tu. Okay, dan apa yang saya dapati sebenarnya tuan-puan, lebih banyak daripada dari segi peluang, okay, daripada segi peluang, daripada segi kenalan dan sebagainya saya dapat daripada digital, alright. Dan bila kita bercerita tentang digital ni tuan-puan, okay, dia bukanlah suatu benda yang simple, dia bukanlah suatu benda yang sangat senang. Ambil gambar, letak kat Facebook, settle. Tidak tuan-puan, okay. So kita kena start merancang, okay. Kerana kita sebenarnya tuan-puan, kita bukannya gagal merancang untuk gagal. Tidak tuan-puan, okay. Kita sebenarnya bukan gagal merancang, tapi kita gagal melaksanakan apa yang dirancang. Ini dah bukan digital marketing strategist ni, ini dah falsafah pun ada sekali ni. Tapi dia lebih kepada jika kita nak start perniagaan, terutama dalam digital marketing, okay, you kena planning. Dia bukannya sekadar semudah ambil gambar letak kat Facebook, tidak. You kena tahu siapa, you kena tahu apa dia punya background dan sebagainya. Okey Mus, nampaknya introduction yang menarik sebab selalunya orang akan datang dengan bagi tahu bahawa jangan takut senang, kemudian nanti mungkin memberi harapan yang salah, false hope dan sebagainya. Tapi sangat bagus dan saya pun sendiri agak terkejut apabila Mus Achievers datang mengatakan bahawa benda ni sebenarnya tak senang, kena ada strategi. Jadi saya rasa lagi bersemangat nak masuk ke sesi 30 minit ni. Maknanya kita panggil orang yang betul ni untuk sembang tentang kepentingan bajet marketing. Jadi adakah Mus Achievers sudah bersedia untuk masuk ke sesi 30 minit soalan? Boleh. Saya sudah bersedia untuk menjawab soalan. InsyaAllah saya datang dengan 1001 jawapan pada hari ini. Okey, sebelum tu saya kena bagi tahu dulu apa yang akan berlaku dalam 30 minit ni. Yang pertamanya, dalam 30 minit ni hanya host yang dibenarkan bertanya soalan, iaitu saya hari ini. Okey.
Nama saya Mohsin Mokhtar daripada Atacoma Channel. Jadi hanya saya saja dibenarkan bertanya soalan. Kemudian rakaman ini akan diupload ke channel Atacoma. Jadi apa sahaja yang Most Achievers cakap pada hari ini adalah milik publik. Kalau andai kata tiba-tiba ada orang tak puas hati ke, kecam ke apa ke semua, itu adalah lantak dekat Most Achievers lah, kita tak tanggung lah. Okey, lepas tu tajuk kita pada hari ini adalah kepentingan bajet marketing. Jadi soalan akan ditujukan kepada berkenaan dengan tajuk. Okey, nombor 4 pula. Soalan sebenarnya adalah hak milik mutlak saya sebagai host. Dan mungkin ada soalan-soalan yang Most Achievers sendiri rasa kenapa nak kena tanya soalan ni? Ataupun rasa macam tak selesa. Jadi membawa kepada undang-undang kelima, harap-harap jangan lari. Baik, insyaAllah. Okey, kalau lari, kita ada dua pilihan. Sama ada kita tak upload video ni ke channel ataupun kita upload juga tapi kita tulis kat situ digital marketing strategies lari daripada podcast. Okey, boleh ya? Boleh insyaAllah. Okey, jadi kita mulakan dengan sesi 30 minit ni. Saya ada set masa bersama dengan saya ni sekarang. Okey, Mus. Peniaga sekarang ni susah bang. Peniaga memang susah, banyak benda nak kena fikir operasi lagi, nak kena fikir raw material lagi, nak kena fikir pekerja lagi kepada yang ada pekerja, macam-macam bang. Tapi Mus datang hari ni nak bagi tahu, wahai peniaga, bajet marketing pun penting. Tak terfikir ke yang peniaga dah pening kepala macam-macam bajet ada nak kena fikir. Jadi boleh tak kalau andai kata Mus terangkan sedikit lagi untuk yakinkan peniaga tentang tajuk ni, kepentingan bajet marketing. Silakan. Right, terima kasih atas soalan yang diberikan. Okay, kepentingan bajet marketing. Sebelum saya pergi kepada topik kita, saya suka untuk nak bercerita tentang pengalaman saya berniaga, tuan-puan. Okay, saya mula berniaga pada awal tahun 2008 macam tu. Alright, masa tu saya masih lagi pelajar dan produk pertama saya ialah roti bakar yang saya bakar pakai streka. Bakar pakai apa? Streka. Okay. Itu produk pertama saya, right? Dan apa yang saya buat, tuan-puan, masa tu, masa saya dah buat roti bakar apa semua, dah siap packaging apa semua, media marketing saya ketika itu betul-betul hanya pergi bilik ke bilik. Maksudnya direct approach. Okey, faham. Okey, saya akan pergi bilik ke bilik, saya akan ketuk pintu, bel roti bakar dan orang akan beli. Sampai satu tahap, tuan-puan, orang akan datang bilik saya, roti bakar ada tak? Sorry roti bakar tak ada. Sebab apa? Sebab besok exam. Student. Okey. Tapi itu antara channel yang saya buat lah. Channel marketing, tuan-puan, channel pemasaran. Sebab ramai orang tak faham tentang pemasaran. Pemasaran ni maksudnya kena beritahu orang. Okay, kita kena beritahu orang apa yang kita buat. Okay, macam jiran bilik saya. Okay, jiran bilik saya, depan bilik saya tu, dia menjual juga. Dia menjual barang larangan yang ada dekat college. Apa rokok? Faham lah. Okey. Apa yang dia buat? Channel marketing dia simple je. Yang saya suka sangat. Dia buat satu poster, dia letak kat bilik, dekat pintu bilik dia. Hari ni ada, datang. Barang tak ada, cek online. Okay. So bila warden datang, ni apa benda ni? So dia kata top up. Lah. Okey. Tapi kita tahulah tu barang larangan Alright. Itu channel yang kedua ataupun channel marketing yang kedua, iaitu dia buat poster ataupun dia buat poster lah. Okey, yang ketiga apa yang saya buat, tuan-puan? Saya masa tu saya keluar daripada kampus. Saya deal dengan business owner kat luar sana, terutama restoran yang menjual nasi campur. Sebab saya tahu student ni dia punya perangai apa, tuan-puan. Dia baru je balik daripada dia orang makan, tapi dia lapar, dia tetap lapar. Masalah student ni dia cepat lapar. Alright, dan apa yang saya buat, saya deal dengan restoran owner dekat luar sana untuk dapatkan harga yang sangat affordable untuk saya, iaitu nasi tomato harga RM3.50. Tu harga saya. Saya bawa masuk kampus. Okey, saya bawa masuk kampus, saya jual dengan harga RM5.50, RM5.50. Oh, lama. Dan channel marketing saya masa tu, tuan-puan, apa yang saya buat? Saya duduk dekat tangga, sebab saya tak larat lah nak angkat sampai 40 beg nasi semua kan. 40 bungkus nasi. Saya duduk dekat tangga dan saya jerit. Nasi dah sampai, turun. Dan orang turun. Orang gelarkan saya time tu nasi tomato tangga. Nasi tangga, tuan-puan. Waktu tu tak ada nama Most Achievers lagi lah, belum lagi lah. Tak ada.
Masa tu belum lagi. Okey, okey. Okay, masa tu saya duduk kat tangga, just duduk kat tangga, dan sehari saya boleh jual dalam 40 ke 50 bungkus. Okay, sehari. Dan masa tu tuan-puan, channel marketing saya saya jerit. Maksudnya saya buat announcement, saya buat dia bukan podcasting lah, saya buat announcement, nasi dah sampai, saya jerit pada bawah kat tangga dan orang turun. Okay, itu cara marketing. So maksudnya kat sini tuan-puan, saya dah jelaskan 3 jenis channel marketing yang percuma yang saya buat dulu. Alright, and then bila saya teruskan ataupun bila saya satu lagi tentang saya dan tuan-puan, saya bersara sebelum bekerja. Saya tak sempat kerja, saya terus buat bisnes. Saya teruskan bisnes. Maksudnya saya graduate, saya teruskan bisnes, dan channel marketing saya masa itu, okay, 100% saya gunakan flyers. Okey. 100% saya gunakan flyers, dan saya takkan miss untuk print lebih kurang 100,000 flyers setiap bulan. Kenapa? Sebab saya nak jimatkan kos. Saya nak jimatkan kos. Sebab kalau saya print lebih kurang 100 ke 200 keping, dia akan jadi mahal. Betul, So betul. saya kena print lebih kurang 100,000 keping, dan satu keping saya punya flyers jatuh 3 sen. Makna kata saya kena keluarkan lebih kurang 3,000 ringgit setiap bulan untuk print flyers sahaja. Alright, itu untuk print flyer. Ini kita cerita offline. Ini untuk print flyer sahaja, tuan-puan. Alright, dan apa yang saya buat, saya kena tabur flyers, of course lah. Okay, kalau saya tabur flyer sendiri, dan saya jenis yang pantang nampak benda bergerak-gerak. Benda bergerak bagi saya itu semua duit. Itu semua sumber duit. Dan saya akan pergi approach. Nanti saya ceritalah macam mana saya belajar dan sebagainya. Banyak cerita kelakar ni, tuan. Nak dapatkan that criteria, okay? Dan saya akan approach sampai saya tahu rumah mana yang saya kena tabur flyers. Sampaikan saya tahu macam mana, contohnya kalau saya nak hantar flyer saya dekat kereta-kereta tempat parking yang ramai parking kan. Okay, saya boleh tahu kereta mana kereta orang Melayu, kereta mana bukan orang Melayu. Oh lama. Contoh je, kalau saya nak hantar flyers dekat kereta orang Melayu, saya akan tengok dia punya back mirror tu mesti ada tasbih. Okay? Ataupun ayat Quran dan sebagainya lah. Dan kalau saya nak tahu kereta tu kereta bukan orang Melayu, saya akan nampak kat dashboard dia sama ada patung ataupun ada tokong dan sebagainya, ada batu jet dan sebagainya. So saya tahu. Dan kat situ juga saya boleh kenal pasti berapa dia punya pendapatan, berapa dia punya installment bulan-bulan yang dia kena keluar hanya untuk kereta sahaja. Dan saya boleh buat kira-kira. Okay, berapa sebenarnya yang dia boleh keluarkan untuk beli produk saya. Ya. Okey, maknanya tadi Mus secara perlahan-lahan bagi tahu tentang mula-mula pentingnya marketing, lepas tu channel marketing, kemudian perlahan-lahan bagi tahu tentang berapa keping, kos dan sebagainya. Maksudnya kita dah mula masuk kepada bajet. Okey, kita faham bahawa marketing tu penting. Tapi boleh tak kalau peniaga-peniaga ni dia jalankan operasi dulu? Maksudnya macam Mus cerita tadi, Mus pentingkan marketing. Maksudnya buat bisnes dekat college, buat bisnes dekat universiti, buat bisnes dekat lepas habis belajar pun pentingkan marketing. Tapi boleh tak komen sikit, setengah peniaga kata, contohnya meniaga goreng pisang, meniaga apam balik, pasar malam apa semua, nak pentingkan operasi dulu. Marketing tu kemudian. Apa pendapat Mus kalau ada peniaga yang cakap macam tu? Memandangkan saya pernah berniaga dekat pasar malam, saya pernah berniaga dekat bazar Ramadan. Okay, saya berniaga kuih-kuih dekat bazar Ramadan, dan saya tahu sebenarnya macam mana cara peniaga-peniaga ni recommend. Okay, sebab apa yang saya pasti tuan-puan, tuan-tuan kena ingat, okay, ataupun anda semua kena ingat dekat dalam diri anda, ataupun the best ataupun the most powerful marketing in the world adalah the word of mouth. Okay, bagi saya, boleh ulang balik. Right, bagi saya the best marketing ataupun the most powerful marketing in the world adalah the word of mouth. Okay, maksudnya percakapan mulut ke mulut. Jangan fikir hujah pula. Maksudnya info tu disampaikan daripada mulut kita sendiri, ataupun senang kita nak faham, recommendation. Okay, recommendation ni maksudnya orang yang recommend kita, orang yang kau belilah dekat dia. Okay, kau belilah dekat orang ni, kau belilah dekat orang ni. Alright. So sama juga waktu saya berniaga kat pasar malam dulu, sama juga masa saya berniaga bazar Ramadan dulu. Okay, dia mengambil masa yang lama untuk orang nak setia membeli daripada saya, daripada kami sekeluarga lah. Alright, daripada kita orang, daripada kami untuk membeli. So bila dapat recommendation, bila masa tu untung masa tu kami adalah orang yang pertama yang berniaga kat tapak tu, orang first. Okay, and then lepas 2 tahun dah makin ramai orang niaga kat tapak yang sama dan sebagainya, tapi still lagi dapat recommendation, nak beli sedap dekat dia.
Macam tu. Okay. So maksudnya kat sini yang saya faham dekat situ adalah recommendation. Okay, the word of mouth adalah the most powerful marketing in the world. Maksudnya kalau orang kat luar kat sana macam mana nak dapatkan the term, nak dapatkan the formula the word of mouth tu, kita kena start dengan medium marketing ataupun kita Dengan apa? Channel marketing. Channel marketing. Apa channel yang kita nak gunakan? Maksudnya word of mouth adalah boleh dikatakan marketing yang dari mulut ke mulut adalah marketing yang percuma, tapi nak dapat sampai ke level itu perlu ada channel marketing. Yes. Channel marketing ni kena ada budget. Ya, betul. Alright. Dan bajet yang kita nak ceritakan kat sini adalah daripada kosong bajet sampai the maximum bajet. Okay, bajet tu tak semestinya bajet berapa bajet ni? Bajet ni adalah kosong contohnya. Macam mana kosong? Sebab macam saya buat meniaga masa macam tak logik bang, kosong boleh terangkan sikit tak? Bajet kosong ni macam tak logik. Bila kita bercerita tentang bajet yang sikit, anda kena faham you punya usaha kena lebih. Okey. Contohnya macam saya nak menjual roti bakar hari tu. Masa saya student dulu, saya kena pergi bilik ke bilik. Okey, saya jual roti bakar. So, apa modal saya? Modal saya hanyalah keberanian. Okey, dan modal saya adalah buka mulut dan tunjukkan, ni produk saya. Perlukan bajet marketing tak? Tak perlu. Okey. Tapi bila saya pergi ke luar pula, bajet marketing saya adalah saya masa saya pergi ke level yang kedua yang saya jual nasi tomato tadi, sama juga masih lagi zero, kosong. Sebab apa? Saya buat announcement. Okey. Turun sekarang, nasi dah sampai dan orang turun, masih lagi kosong. Okey. Bila saya pergi pula kepada channel flyers. Channel flyers saya keluarkan RM3,000 sebulan. Untuk print lebih kurang 100,000 flyers. Dan kena ingat flyer marketing is subjektif. Dia tak semestinya you akan dapat, tidak. Tapi ia adalah salah satu investment. Bagi saya adalah investment. Sebab saya tak berapa suka orang panggil marketing ni adalah duit hangus ataupun belanja hangus, tidak. Bakar duit, tidak. Saya tak suka. Sebab dia melambangkan kita macam buat benda sia-sia. Tapi saya rasa saya lebih suka gunakan perkataan investment. Sebab kita tak tahu. Sebab pernah sekali saya punya flyers lepas 3 tahun orang respon. Lepas 3 tahun maksudnya 3 tahun? Dia simpan. Yes. Lepas 3 tahun tuan. Dan kalau ada orang tanya saya bila saya gunakan flyers, berapa rate respon yang orang saya dapat? Saya akan tabur lebih kurang sehari maksimum 1,000 ke 2,000 keping flyers. Itu memang saya punya standard lah. Dan maksimum respon yang saya dapat, dia bukan belum sale lagi, respon yang saya dapat maksimum 3 sehari. Okey ke tak okey? 3 daripada 1,000? Yes, 3 daripada 1,000. Okey ke tak okey? Kalau tanya saya tak okey lah, tapi ini cerita sebenar. Bila kita bercerita tentang cerita sebenar, dia jadi sangat menarik, Mus. Memang betul-betul. Teruskan. So apa yang berlaku tuan-puan, dan bila saya dapat 3 respon tu, saya sangat suka dah. Very happy lah. Sebab ada kadang-kadang bila saya tabur tak ada respon langsung. Kadang-kadang maksimum kalau yang on the spot respon 3. Tapi kalau yang bila kita follow up dan banyak tu, banyak lah. Dan saya buat benda tu selama 7 tahun tuan-puan. 7 tahun saya buat benda tu, dan saya tahu kat mana saya nak kena tabur. Saya macam rumah macam tadi lah, kita cerita pasal kereta tadi, kereta orang Melayu, kereta bukan orang Melayu kan. Sampai saya tahu tahap macam tu. Even bila saya kata 3 respon sehari, itu dah paling saya suka sangat lah. Sebab mungkin margin saya besar dan sebagainya, itu tak ada masalah lah. Itu kita kemudian benda lain. Tapi apa yang saya nak bagi tahu kat sini, ramai orang skeptikal dengan marketing ni sebab dia kena keluar duit, kena keluar modal. Sebab dia fikir benda tu adalah duit hangus. Tapi cuba fikir tu sebagai investment. Okey, Mus. Ya. Soalan seterusnya. Mus kena dekat sikit mikrofon kat mulut sebab ni soalan ni memang penting ni. Tadi Mus ada cakap tentang kalau bajetnya ciput atau zero, usahanya kena lebih. Betul. Graf tu akan berubah lah. Kalau bajetnya besar, maknanya usaha tu tak adalah perlu kuat sangat. Betul. Jadi maksudnya untuk ada tak sikit advice atau nasihat untuk peniaga-peniaga kecil yang bajetnya sama ada ciput atau kosong? Benda apa yang kena diutamakan dulu? Kalau boleh Mus bagi tahu, bajet kena buat, tetapi yelah peniaga kecil bajet tak banyak, boleh tak bagi tahu, kena utamakan ni dulu, lepas tu ni, strateginya macam ni. Boleh, silakan. Boleh.
Alright, terima kasih Musa atas soalan tersebut. Okay, first kali apa yang saya nak ingatkan kepada kita semua, terutamanya peniaga-peniaga kecil ni, saya faham anda semua adalah CEO. Okay, saya faham. Okay, bukan maksud CEO, Chief Executive Officer, Chief Everything Officer. Semua kita nak buat. Okay, marketing kita buat, operation kita buat, apa lagi? Engagement kita buat, finance kita buat dan sebagainya. Okay, HR pun kita buat. Right, so kita ni kebanyakan kita ni adalah Chief Everything Officer. Right. So jika anda adalah dalam kalangan Chief Everything Officer ni yang kita semua kena buat, bagi saya you kena bahagikan sama rata operation dan juga marketing. Okay, sebab kalau katalah, sebab saya ada pengalaman. Okay, saya ada pengalaman saya habiskan duit yang banyak untuk set up sahaja operation, logistik dan sebagainya, tapi malangnya sampai satu tahap saya tak ada bajet marketing, tuan-tuan. Okay, saya tak ada bajet marketing dan masa tu masa tu tak ada online lagi. Online tak ada, apa semua tak ada. Bukan tak ada lah, masa tu saya tak sampai hidayah. Kita tak sampai seruan untuk buat online sampai hidayah. Okay. So bajet marketing saya tak ada. Okay, dan saya perlukan satu channel, iaitu saya kena masukkan iklan saya dalam surat khabar sepatutnya. Okay, so saya tak ada duit yang cukup untuk nak dapatkan channel tu. So apa yang saya kena buat, saya tukar approach. Saya still lagi ambil flyers dan saya kena masukkan flyers dalam surat khabar, sorting dalam surat khabar sendiri. Okay, so apa yang saya buat, saya akan pergi dekat distribution channel tu. Okay, dan pada pukul 3 pagi, saya ingat lagi, pukul 3 pagi saya akan pergi kat situ, saya akan duduk sampailah brother tu datang dan saya masukkan flyer saya dekat dalam surat khabar. Dia bagi pula. Kalau saya nak suruh dia bagi je bagi. Tapi kalau kita masukkan sendiri, dia charge 5 sen. Kalau kita suruh dia masukkan, dia charge 10 sen. Okay. Nampak tak? Okay, kalau kita ada bajet yang besar, usaha kita mungkin kita boleh reducekan. Okay. Tapi kalau kita ada bajet yang ciput, apa yang saya kena buat, saya kena duduk kat situ pukul 3 pagi setiap hari, saya akan masukkan dalam surat khabar. Alright. Dan saya dah spot lebih kurang beberapa channel, tempat-tempat yang untuk saya nak masukkan dalam surat khabar. Kenapa surat khabar? Sebab saya punya keperluan masa tu untuk orang yang baca surat khabar. Tapi masa tu nak masuk dalam surat khabar, saya ingat lagi, lebih kurang saiz dia, banner kecil je dekat saiz surat khabar utusan bawah tu 7,500 sepatutnya. Okay, tapi saya reducekan, instead of masuk dalam surat khabar, saya buat flyers, masukkan dalam surat khabar. Okay, faham. Okay, so itulah maksud saya, kalau kita punya marketing budget yang ciput, usaha kita kena tingkatkan sikit. Okay, tadi Mus ada cakap tentang operation dengan marketing kena sama banyak lah. Betul. Okay. Okay, peniaga akan nampak benda tu sebab peniaga ni dia tahu apa itu operation, apa itu finance, apa itu marketing. Tapi untuk peniaga baru ni Mus, okay, kita ada lebih kurang dalam 13 minit lagi. Peniaga baru dia tak nampak lagi. Kalau nak cerita tentang kena alihkan duit untuk operation, apa ke bendanya operation ni? Kena alihkan duit untuk marketing, aku nak buat apa? Lepas tu kena belajar juga finance. Finance kemudian pun tak apa, aku duit sale pun tak ada lagi, aku baru nak mula berniaga. Jadi boleh tak Mus, untuk peniaga baru pula, yang baru nak berniaga, esok nak berniaga, lusa nak berniaga, ada tak cara lain untuk bagi tahu tentang marketing atau bajet marketing ni? Silakan Mus. Ada, alhamdulillah, jangan risau. Maksudnya kita adalah shortcut. Bukannya kata semuanya susah. Tidak. Okay. Okay. Peniaga baru, yang baru nak berniaga. Okay, peniaga baru, first kali apa yang anda kena buat, lepas you dah settle you punya production, lepas you dah settle you punya operation dan sebagainya, you dah ada produk untuk nak dijual, you dah ada confidence level yang you rasa produk ni boleh dijual. Okay, first kali apa yang anda kena buat, you kena kenal pasti market dulu. Macam mana nak kenal pasti market pula? Oh, tadi benda lain. Okay, dia macam ni. Saya simplify kepada 3 market. Simplify pada 3 market. Okay, market yang pertama adalah hot market. Market yang kedua adalah warm market. Market yang ketiga adalah cold market. Okay, baik. You dah identify 3 market ni, then you pergi approach. Cara approach terpulang, tak kisah. Right, macam saya buat, market yang pertama hot market ni siapa tuan-puan? Hot market ni adalah family members. Orang yang ada pertalian darah dengan kita. Mak ayah, adik-beradik, sepupu sepapat, atuk nenek, pakcik makcik, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu dan seterusnya. Right, itu semua adalah family members kita. Alright. Sebab ramai orang nak
orang takut ni. Dia orang apa yang usahawan-usahawan yang saya jumpa, dia takut nak approach even family member sendiri. Betul? Okey. Dia takut. Okey, yang kedua, nanti saya cerita bab emosi pula tu. Okey, okey. Okey, yang kedua pula, war market. Siapa war market tuan-puan? War market ni orang yang kita kenal tapi tak ada blood relationship. Dia tak ada pertalian darah. Contohnya, kita pergi buka dekat kita punya handphone ni, okey, kita scroll dekat dalam phone book kita, tolak nama-nama family members, itu semua adalah kenalan kita, orang-orang yang kita kenal. Okey, kita jaranglah kita simpan nombor telefon yang orang yang kita tak kenal, jarang nombor. Kecuali kalau orang tu macam yang peniaga lah, dia buat servis plumbing ke, gas ke seorang rumah, itu yang kita tak kenal lah. Tapi sebenarnya kita kenal je. Kalau kita tak kenal, kita takkan simpan nombor telefon dia. Kita kenal dia adalah orang yang menghantar gas, dan kita simpan nombor dia. So mana kata kat situ, apa yang ada kat dalam phone book kita ni semua adalah orang yang kita kenal, war market kita. Alright, sama juga dekat Facebook. Okey, semua friend list kita tu adalah war market sebenarnya tuan-puan. War market. Facebook friend adalah war market Yes, yang dah tolak dengan family members tadi lah. Okey, faham. Okey, dan kita juga ada kenalan atas kenalan, mutual friends. Okey, kita baru jumpa, dia bawa kawan dia. Kita baru kenal dia. Okey, kita ambil nombor telefon dia dan sebagainya, dan dia jadi kenalan atas kenalan. Dan saya ada satu trik macam mana nak dapatkan nombor telefon orang. Ni simple lah, ni yang saya praktis dulu. Terutama strangers. Bila saya nak minta nombor telefon, boleh tak saya nak minta nombor telefon? Contoh macam Mohsen lah, okey. Mohsen, kita boleh jumpa ni. Boleh tak saya nak minta nombor telefon? Kebiasaannya saya try teknik ni jadi, alhamdulillah. Okey. So teknik dia apa je? Apa yang saya buat? Boleh tak saya minta nombor telefon Mohsen 01 dan dia akan start sambung. Alright, kita cakap 01 dia akan sambung tuan-puan. Kebiasaannya 7 daripada 9 orang memang akan sambung. Okey. Alright. So dan kita terus simpan. So dia dah jadi mutual friends kita. Okay, so itu daripada warm market lah. Hot market pula, orang yang kita tak kenal. Cool. Tadi warm. Cool market pula. Cool market, okay. Orang yang kita tak kenal, strangers. Lebih kurang 98% orang dekat dunia ni kita tak kenal. Okay, ramai sangat. Okay, ramai sangat orang yang kat luar sana yang kita tak kenal. So ini adalah 3 market yang you boleh kategorikan. Mus kena dekat sikit ni. Oh, sorry. Okay, so ini adalah 3 market yang you kena kategorikan. Yang pertama hot market, yang kedua warm market, yang ketiga cold market. 3 ni cukup. Peniaga baru mesti kena tahu ni dulu ya. Dia kena kategorikan. Kalau dia tak kategorikan, nanti dia akan dia akan susah nanti. Sebab ini pengalaman saya. Okey, selepas dikategori, strategi seterusnya? Yes, strategi seterusnya adalah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, approach mereka. Berbeza tak cara approach hot, warm dan cold? Masa saya buat dulu, cara dia sedikit berbeza. Daripada segi intonation ataupun daripada segi cara kita memperkenalkan diri, nak beritahu kepada diorang yang kita ni ada produk, ataupun kita ada benda nak jual. Contohnya macam kawan-kawan yang memang rapat, kalau kita jumpa dia memang kita maki dia. Itu, weh aku ada produk ni, belilah. Contoh macam tu. Okay, weh aku sekarang dah jual produk ni. Weh tolong aku jual produk ni. So itu antara benda yang saya buat lah. Tapi kalau dengan family members, apa yang saya buat, Assalamualaikum semua. Hari ni saya secara rasminya menjadi ejen. Contoh menjadi ejen ataupun secara rasminya mengeluarkan produk ini. Minta anda semua support perniagaan saya. Bukan suruh beli tau. Bukan suruh beli, suruh support. So kita tak boleh nak apa kita panggil, kita tak boleh nak samakan level pemahaman kita dengan pemahaman diorang. Kita tak boleh paksa diorang sama. So support tu, kita tak masuk support tu suruh beli. At least mendoakan kita pun dah kira support. Okay, faham. Right. So itu kira support. So maksudnya bila kita bercerita dengan orang yang hot market, warm market ni, dia cara approach dia berbeza. Okay, dan juga sama dengan cold market ni pula. Cold market ni orang yang kita tak kenal. Okay, orang yang kita tak kenal ni, saya teringat lagi masa saya mula belajar tabur flyers. Okay, cara saya cikgu saya, okay, Mus ambil flyers ni, bagi dekat brother tu. Brother tu sebiji muka macam Mohsen, cuma dia lebih gangster sikit. Lebih teroris sikit muka dia. Mohsen ni muka dalam hati ada taman ni. Okay, dan apa yang saya buat tuan-puan? Saya bangun duduk sebab saya takut. Okay, saya takut. Dan apa yang saya buat, okay, bila dah dapat kekuatan, saya bangun, saya jalan terus ke tandas tuan-puan. Saya tak bagi.
Saya tak bagi sebab apa? Sebab takut. Strangers kita tak kenal. Okay? Okay, Tapi faham, sebenarnya faham. tuan-puan, strangers ni dia satu benda yang saya sangat suka sebab satu benda yang saya ingat lagi kata cikgu saya, dia orang ni kita first and last. Okay, kita jumpa dia first and last. Kalau kali ni kalau kita jumpa first and last lah. Kalau dia dah tak berminat dengan kita, memang first and last lah kita jumpa dia. Tapi kalau kita dapat jual dengan dia, dia bukannya pertemuan terakhir. InsyaAllah dia akan jadi permulaan kepada kita punya empire. Itu call market. Alright. So perbandingan tiga market ni, you kena you kena simplify dulu. Hot market you kena list down. Sebab ramai orang dia takut nak start dengan approach. Kadang-kadang dia mula nak start dengan orang yang tak kenal. Sebenarnya market dia ada kat sekeliling je. Dengan modal yang sangat minimum, modal internet saja you dah boleh capai dah you punya market sekeliling ni dulu. And then baru you boleh expand you punya modal untuk orang luar, untuk stranger dan sebagainya. Alright. So dengan tiga market ni insya-Allah dia dapat membantu terutamanya usahawan-usahawan baru. Daripada pengalaman mu sendiri, jualan akan datang daripada segmen yang mana cold warm ataupun Alhamdulillah selama saya berniaga 99% saya punya pendapatan datang daripada cold market. Jadi dalam kata lain, takkan Mus nak cakap member baik, ahli keluarga tak support bisnes. Ini satu Malaysia boleh tengok kita punya podcast ni. Adakah Mus dengan beraninya cakap bahawa tak payahlah bisnes dengan family, tak payahlah bisnes dengan kawan baik, dia orang tak support? Saya dengan beraninya cakap tidak. Okey. Apa yang saya buat tuan-puan, dia macam ni je. Kalau ada orang dekat luar sana yang tak membeli daripada anda, makna kata mereka adalah bukan target market anda. Simple saja. Okay, bukannya diorang tak support, bukan diorang bukan. Bagi saya simple saja. Kalau katalah kita tengok iklan tak minat, maksudnya kita bukan target market iklan tu. Okay, kita bukan target market produk tu. Right? So kemungkinan besar sama ada saya punya hot market dan juga warm market ni bukannya target market produk saya. Itu saja. Tapi kalau cerita tentang target market atau tak target market ni, maksudnya kita boleh ke cakap tak target market tu maksudnya kita ni kena reject? Alah, ayat pasar lah kan? Yes. Tak target market ini ayat pasar lah. Betul. Sebenarnya kita ni kena reject ke tak sebenarnya? Sebenarnya kita kena reject lah. Maksudnya produk tu dia tak nak beli. Itu saja. Tapi bagi saya kalau kita cerita pasal rejection, okey. Ni cerita rejection dah pula. Okey, silakan. Ada lebih kurang 3 minit je lagi, tak lama dah. Oh, ya ke? Ya. Sekejapnya. Alright, okey. Bila kita cerita pasal rejection ni, pengalaman saya akan berjumpa lebih 70 orang satu hari tuan-puan. Ini pengalaman saya masa saya buat offline dulu. Saya akan berjumpa lebih kurang 70 orang sehari. Saya akan pergi direct approach. Okay, saya pernah pergi daripada satu restoran, bukan restoran, yang dekat R&R tu apa tuan-puan? Mohsen yang kita panggil? Kedai R&R. Dia datang kedai lah kan. Orang duduk sampai ke hujung. Okay, apa yang saya buat tuan-puan? Saya akan pergi meja ke meja. Okay, macam yang orang jual tisu, pernah tengok kan? Orang jual tisu. Betul. Jual tisu, jual pen. Okay. Yes, saya buat benda tu dulu. Okay, saya pergi meja ke meja, saya akan berjual bercerita. Dan sehari saya punya rekod 70 orang. Okay, itu paling ramai lah saya jumpa. Dan daripada 70 orang tu, alhamdulillah tuan-puan, yang membeli seorang je. Okey. Jadi maksudnya kepada peniaga baru, memang kena dengar podcast ni sebab Mus ceritakan tentang pengalaman. Jadi jangan takut kepada rejection ya Mus, betul lah? Jangan takut sebab rejection, saya lebih banyak hadapi rejection daripada orang membeli dengan saya. Saya lagi banyak rejection daripada kejayaan. Okey, saya pernah dengar orang cakap bila banyak rejection maksudnya kita buat banyak kerja untuk approach orang lah, banyak kerja marketing yang kita buat, betul lah? Betul. Okey, sekarang ni kita ada lebih kurang lagi 2 minit. Maksudnya most daripada offline kepada online. Sekarang ni online lah. Maksudnya dulu memang turun naik. Sekarang ni online. Kalau dari segi bajet pula, peniaga-peniaga kecil, offline dengan online, ada beza tak Mus? Ni saya suka cerita. Okey. Ingat tadi tak saya cerita pasal 100,000 keping flyers? Okey. Saya punya bajet 3,000 sebulan. Itu untuk print saya sahaja. Okey. Yang respon berapa tuan-puan? 3 per 1,000. Yang respon 3 yang musim kan?
Okey. Okey, tapi dengan digital bila saya convert ataupun bila saya berjumpa dengan salah seorang sahabat saya yang mengajar saya untuk buat digital marketing, okey, InsyaAllah dia mungkin akan bersama dengan Mohsin juga. Nah, anda nantikan live beliau bersama dengan Mohsin. Okey, dia mengajar saya 3 tahun yang lepas. Saya boleh reducekan daripada RM3,000 tadi kepada RM300 dan dia punya respon yang saya dapat adalah 1000% dalam masa sebulan. Ini kisah benar ni? Ni kisah benar. Ni kisah benar. Maksudnya Mus dalam ada seminit lagi dalam arti kata lain bila bercakap tentang bajet marketing, Mus nak berkempen peniaga kecil supaya daripada offline pindah ke online ke atau macam mana? Okey, saya punya pesanan kepada anda semua, the more high tech you use, more high touch you need. Lagi sekali ulang balik. More high tech you use, more high touch you need. Alright, itu pesanan saya. Jangan tinggalkan offline marketing. You buat kedua-dua sekali, jadikan dia sebagai hybrid marketing. You buat online, you buat offline. Alright. Hybrid marketing, menarik perkataan ni. Hybrid marketing maksudnya gabungkan offline dan online. Yes, betul. Okey, so maknanya itu adalah pesanan Mus. Dari segi bajet pula mesti kena ada, cuma kalau bajet tu tak berapa ada, kena usaha lebih. Ada Betul. bajet, usaha kurang sikit. Tapi Betul. bajet mesti kena ada. Bajet memang kena ada. Sebab dalam perniagaan ni kita tak tahu macam mana kita punya respon yang dapat daripada orang lain. Okay, sebab bila kita bercerita tentang bajet, kalau kita ada bajet yang siput, capaian kita mungkin tak besar. Okay, capaian kita mungkin tak besar, dan kalau kita ada bajet yang besar, kemungkinan capaian kita besar, tapi yang dapat capaian kita pula bukan target market kita. So dia ada kontra. Okey Mus, sebenarnya seronok bersembang dengan Mus, tapi sebab format kita dekat Atacoma ni memang 30 minit aja sebagai tapi saya rasa orang tak puas untuk mendengar cerita-cerita Mus. Boleh tak sebagai penutup Mus ceritakan sikit macam mana kalau nak follow Mus? Maksudnya Facebook ke page ke apa ke, sebab mungkin ada yang mendengar ni nanti akan pergi ke Google, pergi ke Facebook, akan type sebab mungkin nak tengok tips-tips dan cerita flyer tadi tu pun best. Mungkin nak masuk ke kelas Mus ke, boleh share sikit macam mana nak cari Mus lepas ni? Alright, terima kasih Mohsin atas peluang yang diberikan. InsyaAllah jika anda sudi untuk join ataupun datang ke kelas saya, boleh hadir kelas e-usahawan, anjuran e-usahawan, anjuran MDEC, dan juga anda juga boleh join program Mega 6. Okay, Mega 6 ni menggabungkan lebih kurang 8 marketeers ataupun practitioner yang akan duduk dekat satu pentas yang akan berkongsi dengan anda, yang akan dianjurkan oleh ilmuh.com, ilmuh.com, ataupun anda boleh join juga satu lagi program saya bersama dengan Omar Sterling, Viral Branding Mega Marketing. Anda boleh pergi dekat www.omarsterling.com dan boleh register dekat situ. InsyaAllah anda boleh bersama saya untuk mendapatkan lagi tips-tips berkaitan dengan marketing, berkaitan dengan digital dan sebagainya, insyaAllah. Oh, terbaik. Banyak program yang kita boleh ikut. Jadi lepas ni boleh penonton-penonton boleh teruskan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mus Achievers. Terima kasih juga saya ucapkan kepada yang follow kita. Tuan-tuan puan-puan, kalau rasa macam perkongsian ataupun podcast kita pada hari ini memberi sikit pengajaran ataupun bagi sikit buka mata, bolehlah komen dekat bawah channel YouTube ni. Ataupun rasa tak puas hati dengan apa yang Mus Achievers cakap, ataupun tak puas hati dengan ada apa yang saya cakap pun boleh tulis juga, tak ada masalah. Kita tak ada selindung-selindung lah. Okey. Jadi terima kasih kepada Okey, jadi dengar balik ya. Okey, terima kasih kepada Mus Achievers, terima kasih kepada semua. Yang mendengar boleh komen dekat bawah dan pastikan subscribe, like channel ni sebab nanti akan ada pula podcast yang tetamu-tetamu lain dan juga video-video podcast yang akan kita upload di channel ni. Terima kasih lagi sekali Mus Achievers. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.